Faktor berlakunya perubahan dalam diri Luqman adalah kerana ketiadaan ibu bapa. Apabila Luqman kehilangan kedua ibu bapa menyebabkan gangguan emosi, menjadikan dirinya kemurungan. Kehilangan orang terpenting dalam hidup menyebabkan individu memikul dan memendam masalah sendiri kerana tiada tempat untuk berteduh. Anak-anak juga mengalami masalah emosi yang menyebabkan mereka tidak mempercayai orang sekeliling dan sukar untuk berinteraksi dengan rakan-rakan. Faktor yang menyebabkan perubahan diri Zarif adalah kerana peristiwa masa lalu yang menyebabkan seseorang tidak senang. Zarif pada mulanya merupakan seorang yang pemalu dan kini menjadi pendendam. Hal ini kerana pada satu hari, Zarif mahu berkawan dengan Luqman dan ingin memberikan dompet Luqman yang tercicir, tetapi disalahartikan oleh Luqman. Malah, Luqman menganggap Zarif mempunyai niat jahat dan memberi sebuah tumpukan tepat pada Zarif. Sejak peristiwa itu, Zarif berasa benci kepada Luqman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Novara Ain Suhailan binti Muhammad Ilmi akan memutakan bahagian kesan. Kesan yang boleh dirumuskan terhadap situasi yang berlaku antara Luqman dan Zarif ialah perselisihan faham yang membawa kepada pergaduhan. Luqman mempunyai masalah emosi yang tidak stabil sehingga mencederakan dirinya. Sejak ketiadaan ibunya, kehidupan Luqman tidak lagi terurus dari segi pemakanan dan juga penjagaan diri. Kesan bagi Zarif pula, sejak pergaduhan yang tercetus, grade akademiknya semakin merosot akibat tidak hadir ke sekolah berturut-turut sehingga tidak menjawab ke semua kertas peperiksaan percubaan SPM. Zarif juga mengurung dan mengasingkan diri di bilik kerana tidak mahu ke sekolah kerana takut untuk bertembung dengan Luqman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syazwani binti Muhammad Isri bernama matrik 157317 ingin menerangkan tentang strategi intervensi bagi situasi kes. Baiklah, berdasarkan situasi kes, pekerja sosial akan menjalankan satu intervensi yang mengamalkan pendekatan restoratif justice. Hal ini dapat dijalankan dengan mengadakan satu pertemuan atau perbincangan secara langsung antara mangsa dan juga pesalah. Pertemuan yang berkesan berkonsepkan empati, toleransi dan juga persetujuan dengan mengamalkan sikap terbuka antara satu sama lain. Baiklah, kita akan teruskan dengan strategi intervensi bagi situasi kes. Langkah pertama ialah penjelasan tentang proses perbincangan yang berkesan. Baiklah, sebelum kita memulakan sesuatu intervensi, pekerja sosial akan membantu pesalah iaitu Luqman dan juga mangsa iaitu Zarif memahami dengan teliti mengenai perbincangan secara pemulihan yang mereka akan hadapi. Di samping itu, pesalah dan juga mangsa perlu memahami proses pemulihan yang akan mereka jalani, bukanlah semata-mata untuk melihat siapa yang betul ataupun untuk membalas dendam. Malah ia adalah untuk membangunkan lagi empati, membenarkan kedua-dua belah pihak, didengari dan difahami dan seterusnya mencapai penyelesaian konflik. Dan dalam isu ini, pesalah dan juga mangsa secara tidak langsung telah mempunyai satu anggapan sendiri terhadap isu yang mereka hadapi tanpa mencari jalan penyelesaian. Oleh itu, interaksi secara terbuka antara pesalah dan juga mangsa perlulah dilakukan bagi membetulkan keadaan dan memulihkan hubungan yang positif antara kedua-dua pelajar. Langkah kedua, perbualan yang produktif antara pesalah dan mangsa. Pekerja sosial forensik akan mengemukakan soalan dan dilarang menggunakan bahasa balas yang berbentuk menyalahkan, menghakimi atau kritikan. Pertama sekali, pekerja sosial forensik akan meminta pesalah dan mangsa menceritakan keseluruhan apa yang berlaku. Kemudian, pekerja sosial akan meminta pesalah untuk berfikir secara mendalam kesan kepada perbuatan yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan untuk membetulkan kembali keadaan. Bagi mangsa pula, pekerja sosial forensik akan bertanyakan kesan yang berlaku terhadapnya dan apa bentuk ganti rugi yang perlu dilakukan oleh pesalah terhadapnya. Langkah ketiga, peluang untuk penyelesaian masalah atau pembaikan. Pada tahap ini, pekerja sosial forensik tidak boleh memaksa kerana ia akan menghilangkan keikhlasan pesalah. Dalam kes ini, pesalah memilih untuk membuat permohonan maaf dan mengakui silapnya. Kemudian, pekerja sosial forensik akan meminta persetujuan daripada mangsa apakah dia menerima ganti rugi yang berbentuk permohonan maaf daripada pesalah. Mangsa kemudian yang menerima bentuk ganti rugi yang diutarakan oleh pesalah kerana memahami keadaan pesalah pada ketika itu. Langkah yang terakhir dalam strategi intervensi ini adalah mengakhiri perbincangan dan memastikan hukuman yang sesuai jika perlu kepada pesalah.
Pada peringkat ini, pekerja sosial forensik akan memastikan hubungan yang baik telah dibina antara pesalah dan mangsa iaitu Luqman dan Zarif bagi memastikan tiada perasaan dendam antara mereka. Pekerja sosial forensik telah menetapkan bahawa pesalah tidak akan menjalani sebarang hukuman sebagai balasan ke atas dirinya kerana pekerja sosial forensik telah mengutamakan keadilan pemulihan dalam intervensi ini. Pekerja sosial forensik telah mengucapkan rasa bangga ke atas pesalah dan mangsa kerana telah menunjukkan sifat empati yang tinggi sepanjang proses intervensi dijalankan. Konklusinya, keadilan pemulihan perlulah diutamakan dalam setiap hukuman bagi memastikan pesalah mempunyai hak bersuara dan keadilan dapat dijalankan dengan saksama. Sekian, terima kasih.